Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di hari yang baru dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Bersiaran langsung di TVS TV di saluran Astro 122. Macam biasalah, 1 jam kami akan menemani anda dan kami akan kongsikan antara cerita dan intipati yang menarik yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan seperti biasa kita akan mulakan. Sebelum itu, selamat pagi, Gaz. Selamat pagi. Apa khabar, John? Sehat, Gaz. Apa Sehat, khabar? Alhamdulillah sihat. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada penonton di rumah ketika ini yang menjadikan rancangan Sejahtera Asia menjadi rancangan pertama untuk menyapa anda pada pagi ini. Hari ini, 27 Oktober 2020, hari kedua dalam minggu ini, hari Selasa bersamaan dengan 10 Rabiul 1442 Hijriah. Kami harapkan agar anda di rumah terus berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Ingat, kita masih lagi berperang dengan musuh halimunan. Jadi kurangkan pergerakan, tingkatkan kawalan kendiri. Ya, dan macam biasalah apa yang kita nak kongsikan kepada penonton Sejahtera Asia. Seperti biasa kita ada berita ringkas. Betul. Lepas tu hari ini, Gas, kita ada tetamu yang akan bersama dengan kita. Kita nak perkenalkan pengacara baru untuk Sejahtera Asia yang akan mewarnai lagi pagi-pagi anda. Dan untuk permulaan, beliau akan memulakan dahulu tugasnya sebagai penyampai berita ataupun perkembangan ringkas yang berlaku baik dalam negara ataupun luar negara. Jadi John, kita perkenalkan tanpa melengahkan masa, Jessica John. Hai, Jadi mungkin Jess. apa Khabar khabar? pagi? Baik, sangat baik. Selamat pagi datang ni. ke Cantik hari tim ini. Terima Sejahtera kasih. Asia. Ya, Berseri-seri je. Kan. Mana Michelle ni? Michelle, tak apa, kita kasih dia rehat sekejap. Dia Baik. cuti. Okey. Jadi kalau kita lihat status quo ataupun keadaan terkini pada hari ini, boleh tak Jessica ceritakan perkembangan terkini COVID-19? Baik, terima kasih John dan Gas. Akan saya ceritakan sedikit Gas ataupun pun boleh, kongsikan sedikit. Ya, Gas. Gas. Gas, saya maaf Ghazali. Okey, maaf. Saya akan kongsikan sedikit status terkini COVID-19 Baik. khususnya di Malaysia ya. Baik, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memaklumkan sebanyak 1,240 kes positif telah direkodkan sejak semalam, iaitu pada 26 Oktober 2020. Nampak tak peningkatan kes yang sangat-sangat tinggi, dan itu betul? antara rekod yang tertinggi pernah direkodkan Betul. di Malaysia sejak pandemik melanda negara Malaysia. Ya, betul. Saya pasti rakyat ramai sekarang ni tengah panik. Pasti ramai yang tengah panik sekarang ni, tapi jangan bimbang. Kementerian Kesihatan Malaysia tengah usahakan untuk proses di mana kita akan bekerjasama untuk membantras COVID-19 ini. Betul. Jadi untuk ini angka kumulatif kes positif pandemik COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 27,805 kes. Wow, sangat banyak ya. Angka yang sangat menakutkan. Betul, angka yang sangat menakutkan, dah hampir mencecah 30K. Kalau boleh kita nak angka ini maintain sahaja ya, kekal di angka tersebut kalau boleh. Dan juga KKM semalam turut melaporkan yang kita nak highlightkan sebenarnya dekat sini adalah terdapat 7 kes kematian baharu dilaporkan semalam. Satu hari dah ada 7 kes kematian, bayangkan Gas dan John. Dan Betul tak? kematian semalam semua direkodkan di negeri Sabah. Dan untuk kes kumulatif kematian di Malaysia akibat COVID-19 adalah sebanyak 236 kes setakat ini. Okey, silakan lagi. Betul. Untuk itu sebelum tu kita nak ucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Baik, harapnya mereka boleh bertabah dan bersabar untuk mengharungi detik-detik peristiwa seperti kematian keluarga disebabkan pandemik COVID-19 ini. Baik, dan dalam pada itu sebanyak 691 kes dilaporkan telah pulih juga sepenuhnya. Jadi menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini adalah sebanyak 17,825 kes. Okey. Jadi ini adalah satu peningkatan juga. Okey, kiranya agak baguslah ada juga kes yang sembuh dalam masa satu hari ini. Jadi John, adakah Sabah terus menjadi penyumbang utama kepada bilangan kes setakat ini? Ya, seperti biasa, bukan seperti biasa. Seperti yang kita sedia maklum, negeri Sabah turut menyumbang antara kes yang tertinggi, iaitu sebanyak 927 kes telah pun dilaporkan di Sabah saja semalam. Dan jumlah ini melonjak semula berikutan kes positif di penjara Kepayan, iaitu sebanyak 439 kes, dan banyak juga pengesanan kes secara aktif yang dijalankan di negeri Sabah yang juga turut menyumbang atas peningkatan kes yang begitu mendadak sekali.
Dan kalau kita lihat juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 9 November. Dan penilaian itu dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia setelah mendapati masih terdapat lokasi berisiko tinggi bagi penularan jangkitan COVID-19 sama ada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Baik Jessica dan John, di Sarawak pula kalau kita lihat perkembangan COVID-19 yang berlaku di negeri Sarawak, setakat semalam 26 Oktober 2020, JPBNS memaklumkan 7 kes baharu telah dilaporkan dan ketujuh-tujuh kes ini merupakan jangkitan tempatan, yang mana 5 daripadanya adalah daripada kluster Baki. Juga untuk makluman penonton pagi ini, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mengeluarkan arahan penutupan Sekolah Menengah Kebangsaan Wira Penrisen Kota Samarahan dan Sekolah Kebangsaan Jalan Haji Baki untuk tempoh 7 hari mulai 26 Oktober hingga 1 November berikutan pengesahan kes COVID-19. Jadi Jessica, mungkin antara pesanan kepada penonton Sejahtera Asia hari ini. Betul, tugas pastinya. Kita menyeru rakyat Malaysia pada ketika ini untuk meningkatkan kawalan kendiri dan seterusnya amalkan SOP itu seharusnya, semestinya, dan amalkan penjarakan fizikal iaitu #KitaJagaKita. Ya, dan jelah saya nak tambah di situ juga, Kementerian Kesihatan Malaysia turut menasihati orang ramai untuk elakkan 3S ataupun 3C, iaitu kawasan yang sesak, crowded places, kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak sembang dengan jarak dekat. Dan itulah antara intipati. Dan pastinya kami ingin pesan kepada anda banyak kali, tolong jangan keluar sekiranya tiada keperluan. Kepada warga Sabah yang semalam mencatatkan kes yang paling tinggi. Ya, betul. Jadi terus ikuti arahan daripada pihak kerajaan. Sekiranya perlu keluar untuk laksanakan keperluan anda, balik rumah pertama sekali yang anda perlu buat adalah mandi. Ya, betul. Dan mungkin perincian berita yang seterusnya, John. Okey, masih lagi berkaitan dengan COVID-19, iaitu syarikat penerbangan AirAsia mencatat penurunan 85% jumlah penumpang pada suku ketiga 2020, dan ini adalah akibat penularan wabak COVID-19. Kita tahu sekarang kita tak boleh, kita nak terbang pun tak boleh. Betul. Jadi itulah antara punca utama AirAsia mencatatkan penurunan 85% jumlah penumpang. Dan semalam, kita tinggal cerita mengenai COVID. Kita nak kongsikan lagi semalam, kalau Gas Perasan dan Jess, dekat Kuching semalam kita ada angin ribut. Betul. Banyak pokok-pokok yang tumbang, dan untuk pengetahuan para penonton Sejahtera Asia, itu adalah ekoran daripada Taufan Molef, Taufan Molef di Filipina. Jadi kita tempias akibat taufan tersebut, dan itulah akibatnya semalam. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia juga mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Sarawak, Sabah, Barat dan Labuan sehingga 8 pagi pada hari ini, hari Selasa. Dan kepada anda yang mungkin berada di kawasan perairan, kawasan-kawasan yang mungkin akan menjadi tumpuan untuk taufan ataupun amaran ribut petir ini, dinasihati untuk berhati-hati dan mendengar arahan pihak berkuasa. Betul. No wonder lah semalam kalau kita memandu pada waktu petang lebih kurang jam 3 ataupun 4 petang, jalan memang sesak. Rupa-rupanya disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ini. Jadi orang kata di sebalik kita berhadapan dengan musuh halimunan COVID-19 ini, sekali lagi kita juga perlu ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita, dan kalau kita boleh elakkan daripada mengganggu rutin harian kita, kita elakkan. Baik, kalau kita lihat di media cetak juga, terdapat satu insiden yang berlaku di Sarike, yang mana Ketua Polis Daerah Sarike, Superintendent Awang Arfian Awang Bujang mengesahkan mayat ditemui seorang nelayan di Sungai Sabut, Batang Rejang di Sarike pada Sabtu lalu, dan masih lagi belum dikenal pasti identitinya. Katanya mayat itu ditemui terapung dalam keadaan tertiarap oleh seorang lelaki ketika hendak memasang pukat di lokasi terbabit pada sekitar jam 8 pagi. Ini saya rasa mungkin disebabkan oleh perkara yang tidak sengaja semasa aktiviti memancing dan sebagainya. Jadi dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, seperti yang John katakan tadi, tolong jaga keselamatan anda dan elakkan perkara yang tidak diingini ini daripada terus berlaku. Perincian berita seterusnya, John. Baik, kita balik pula kepada berita sukan, iaitu Lewis Hamilton pecah rekod kemenangan Michael Schumacher, pelumba Formula 1. Dan pemandu pasukan Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton berjaya memecahkan rekod kemenangan terbanyak pemandu Formula 1 Michael Schumacher selepas menguasai perlumbaan di pusingan Grand Prix Portugis pada Ahad lepas.
lepas. Jadi saya rasa lebih kurang itu sajalah yang kami nak kongsikan kepada para penonton Sejahtera Asia. Dan apa yang kita ada untuk penonton kita pada pagi Baik, ini, Kas? hari ini, kalau semalam kita mainkan bingkisan istimewa daripada Biduanita terunggul Sarawak, Datuk Hajah Sarbanul Marikan. Ya. Hari ini kita bersama dengan dua orang usahawan muda yang berjiwa besar. Seorang adalah usahawan untuk 3D jelly cake dan seorang lagi Seorang pengusaha kedai makan, kedai kopi. seorang anak seni yang anak menjalankan seni. perniagaan kafe Betul. hipster. Menarik. Menarik. Dan tapi menariklah dengan kek 3D ni, saya macam nak tahu macam mana rupa kek macam Kalau korang tertanya-tanya macam mana nak buat 3D jelly cake tu, hari ini pastinya kita merungkai macam mana resepi untuk membuat kek itu. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding. Dan kepada anda di luar sana, di rumah, apa yang anda sedang lakukan? Masih bersarapan? Yang baru buka TV, selamat pagi. Kami nak ucapkan kepada anda dan sekali lagi kami nak wawarkanlah jika anda ada sebarang ajuan komen yang nak diajukan, boleh hantarkan email di sejahteraAsia@tvstv.my. Dan bercakap mengenai sarapan, John, tak kala kita berhadapan dengan suasana COVID-19 ini, amalan penjagaan makanan itu penting. Kurangkan gula dan kalau boleh kita banyakkan makan makanan yang berhasiat. Nak jadi pakar pemakanan. Ya, sebab instead of kita ambil kek yang terlalu tinggi kandungan gulanya, dekat depan ni. Apa Kandungan ni? Gulanya kurang, butternya kurang. Allah, rasa sayang nak makan cantik sangat ni. Okay, tak apa, aku tarik ke belakang sikit kasih korang nampak. Okey, apa kek ni, kek apa ni, guys? Nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan pengusahanya, iaitu pengusaha untuk Jelly and Petals yang menghasilkan 3D jelly cake ini, iaitu Cik Nur Ainin Mir Hassan. Selamat datang, Cik Nur Ainin. Terima kasih kerana jumpa saya. Selamat pagi. Cantik orangnya pagi hari ini. Baiklah, kek ini kek yang Cik Nur Ainin hasilkan. Ya. Okeylah, kita nak terus nak straightforward. Macam mana datang idea hasilkan kek 3D jelly ni? Ini semua bermula bila saya ternampak satu post di Instagram. Okey. Ada penjual iklan menjual 3D jelly cake ni. Dari situ pun saya terpegun dan tertarik. Kek apa ni? Sebelum ni kita tak pernah lagi tengok kek macam ni. Ya. Jadi saya pun tertarik dan tengok bunga ni dalam ni boleh dimakan ke tidak. Lepas tu saya buatlah research. Pergi Google, saya research lagi tentang 3D jelly cake. Dari situ saya berminat, saya cari tutorial di YouTube. So sepanjang malam hari tu saya tengok video dekat YouTube. Saya belajar tutorial. So jadi sumber inspirasi datang daripada internet, Instagram. Yes. Jadi kalau kita lihat rupa bunga teratai dalam kek ni macam real, macam betul-betul. Sebenarnya boleh dimakan ke tidak ni yang bahagian bunga teratai tu? Ya, semua boleh dimakan. Semua boleh makan, 100% boleh dimakan. Semuanya jelly. Bunga ni jelly juga? Bunga tu berasas daripada susu, ya. Oh, susu. Jelly susu. Jadi kalau kita tahu, sedia maklum bahawa Cik Nur Ainin ni kita borak belakang set tadi merupakan seorang graduan dalam kejuruteraan sivil. Jadi macam mana boleh daripada surveying, daripada leveling yang kita belajar dalam civil engineering ni berpindah kepada industri? Sama kelas, belajar sama. Tak. Gas sebenarnya gas juga latar belakang engineering juga gas ni, bukan kaleng-kaleng ke. Okey, teruskan. Jadi macam mana orang kata daripada belajar engineering ni boleh suddenly minat untuk membuat industri pencuci mulut ataupun dessert ni? Saya masih lagi bekerja sebagai jurutera sepenuh masa. Ini adalah job saya untuk separuh masa. Setelah saya terserempak dengan posting tu, saya pun berminat, tertarik. Saya pun sangat ingin tahu macam mana nak buat. Jadi saya pun belajar sendiri di YouTube. Dari situ timbulnya minat lah. Untuk Belajar saya sendiri di YouTube. Ada tak kalau timbul idea untuk mengikuti menjual. mana-mana bengkel ataupun kursus yang dia adakan? Sebelum ni saya belajar sendiri daripada YouTube seperti saya cakap tadi. Tapi itulah, kita kena ada ilmu untuk belajar. Percubaan saya pertama, yang kedua, semuanya gagal. Jadi daripada situ saya cari info daripada penjual-penjual kek jelly, daripada
Semenanjung Malaysia. Saya pun tanya dengan orang tips-tips apa yang patut saya buat. So banyak try and error lah. Yes, banyak trial and error. Lepas tu saya pun order peralatan yang lengkap daripada online. Sebelum peralatan saya sampai pun saya sanggup. Apa yang saya buat ialah saya guna sudu plastik. Saya potong mengikut Manual lah, bentuk. buat manual. Ya. Saya potong okay. mengikut bentuk kelopak bunga tu. Jadi saya cuba buat sendiri. Alhamdulillah percubaan ketiga dan seterusnya berjaya. Boleh tak ceritakan kepada penonton Sejahtera Asia, orang kata detik-detik permulaan ataupun saya pasti ada momen kesukaran yang dialami oleh Cik Ainin, terutamanya dari segi kewangan kemungkinan untuk memulakan perniagaan ini? Ya, pada awalnya memang susah untuk belajar sendirilah kalau kita tak ada ilmu. Lepas tu saya ternampak satu posting di Facebook. Ada kelas di Kuching untuk mengajar kek jelly ni. Jadi saya pun enroll dalam kelas tersebut. Dan dari situ untuk menambahkan lagi ilmu saya, untuk mengasahkan lagi teknik saya. Baiklah, untuk menghasilkan satu kek ni berapa lama agak-agaknya tempoh untuk contoh kek ni? Dia tulis Sejahtera Asia, kalau kamera boleh zoom ke? Kalau boleh lah. Sejahtera Asia. Special. Terima kasih. Berapa tempoh nak hasilkan kek Sejahtera Satu Asia kek ni? ni? Satu kek tu mengambil masa sekurang-kurangnya 4 jam lah. 4 hingga 5 jam. Okey. Kalau yang terpulang kecil kepada ni berapa saiz, jam? itu boleh mengambil 3 jam, 3-4 jam. Lama juga. Lama. Kerana kita perlu tunggu kek tu untuk set sejuk. Betul sejuk. Yalah. Sebab dia apa antara proses untuk buat agar-agar ni jelly agar-agar kan. Saya tahu kena rebus, ada proses rebus. Dia ada beberapa proses, beberapa langkah. Langkah pertama ialah untuk membuat jelly Lutsina, layer pertama tu. Maksud kita start dengan bahagian atas, bahagian bawah? Bahagian atas tu dulu. Okey. Untuk jelly Lutsina tu, mengambil masa dalam setengah jam untuk masak. Lepas tu kita kena, pertama kali kalau kita nak susun wording tu, tu dulu di dalam loyang. Lepas tu baru kita tuang jelly Lutsina tu, lepas tu kita tunggu set. Tunggu set tu dalam sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi tempoh untuk setkan jelly dan masak lapisan pertama tu mengambil masa dalam 1.5 jam. Bergantung kepada saiz kek. Lepas tu baru kita pergi ke step seterusnya iaitu menyuntik bunga. Menyuntik bunga. Itu Menyuntik bunga guna picagari. Yes. Lepas tu ada tools. Shrink. Okey. Ada tools yang berbentuk kelopak bunga. Syringe. Berbentuk kelopak menggunakan bunga. syringe. Lepas tu kita menyuntiknya dengan tools yang berbentuk kelopak bunga. Dan itu mengambil masa dalam at least setengah jam, bergantung kepada design-design. Ni sebab maksudnya different flower, is it different tools, different shape of tools. Betul. Adakah kos ataupun Aku masih modal? tanya macam mana bunga tu masuk dalam Kan macam mana? Seperti saya sebut tadi, kita kena suntik tools tu masuk ke dalam tu. Dalam syringe tu ada jelly susu yang kita akan letak pewarna. Jadi maksudnya walaupun kita ada picagari, kita ada susu, jelly dan sebagainya, tapi masih lagi memerlukan kemahiran Cik Ainin sendiri untuk mencorakkan bagaimana rupa dan eloknya struktur bunga tu kan? Ya. Kalau kita nak tahulah, agar-agar biasa dan agar-agar kristal adalah dua perkara yang berbeza sebenarnya, John. Sebab kalau kita pakai agar-agar biasa ni, kebanyakan orang susah nak shapekan dia punya bunga, betul tak? Agar-agar biasa selalunya Pecah, senang pecah. Yes. Ini menggunakan 100% seaweed ataupun rumpai laut. Jadi dia punya tekstur ialah kenyal. Sebab tu kalau dicucuk dia tidak pecah. Senang nak pecah. Yes, dia sangat kenyal. Saya masih sangat impress dengan macam mana terhasilnya bunga dalam kek ni kan. Aku masih terfikir, aku tengok macam mana dia masuk. Maksudnya ni memang kita ada semua tools untuk nak buat ni, tapi still it needs skill. Ya, betul. Dia tak boleh je ada tools, tapi kau kena ada kemahiran yang tinggi. Imajinasi. Imajinasi. Lukisan. Orang-orang engineering ni memang imajinasi dia tinggi. Kreativiti. Jadi lukisan untuk menghasilkan kek, lukis dulu ke ataupun masuk je bunga? Terpulang. Kalau saya nak lukis, saya lukis. Kadang-kadang imajinasi dan idea tu pun boleh tercetus daripada macam-macam. Daripada Instagram, daripada gambar-gambar. Selain daripada bunga, boleh tak menghasilkan benda lain lagi dalam tu?
Boleh? Boleh. Seperti Okey. burung. Kalau nak Selepas tahu, tu, selepas itu pula. Selepas ini kami nak tahulah macam mana, apa benda ataupun apakah lagi corak-corak yang boleh Cik Aini corak-corak masukkan? lain yang kita boleh letakkan dalam jelly cake ni, dan kita nak tahu juga selain daripada corak bunga tu ada tak penggunaan buah-buahan dan sebagainya untuk menambahkan elemen khasiat. Ataupun Jadi selepas ini kalau saya nak letak muka saya, tak tahu boleh ke tak? Boleh tak? Boleh. Selepas ini Boleh. kita ketahui hanya dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Jumpa sekejap Jangan lagi. ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada anda yang mungkin baru bangun tidur, baru buka televisyen, selamat pagi. Dan kepada anda yang nak mengikuti kita di media sosial, jangan lupa untuk mengikuti kita di Sejahtera Asia, di Facebook, di Instagram dan juga mengikuti TVS TV di juga Facebook dan Instagram. Gas, masih di depan kita ni. Dan kepada anda yang baru saja menonton kami di Sejahtera Asia, hari ini untuk segmen pertama kami borak mengenai ni. 3D jelly cake ni. Saya rasa tadi baru terungkai lah macam mana sebenarnya nak buat. For me, it's very difficult lah. Sangat susah sebenarnya. Betul. Saya pun masih lagi very amazed by it. Sebab ini ibarat orang kata jambangan bunga di dalam kilauan kaca. Dan boleh makan. Dan boleh makan. Dan semua boleh Itu yang makan. paling penting. Itu yang specialnya. Dia bukan bunga betul dan it's all edible. Yes. Dan kita sekarang masih lagi bersama dengan pengusaha dan juga designer untuk kek. Kita designer kek ni. Yes, Cik Nur Ainin. Kita nak tanya dengan Cik Nur Ainin juga. Ya. Sebab orang kata di Sarawak ini sendiri pengusaha untuk 3D jelly cake ini tak ramai. Jadi macam mana sambutan yang diterima setakat ini? Sambutan setakat ni alhamdulillah menggalakkan sebab orang ramai pun tertarik juga tengok kek ni. Sebelum ni tak banyak kek ni dijual di sini. Jadi ini adalah sebagai alternatif selain daripada kek yang kita selalu makan, iaitu kek yang berasaskan mentega, berasaskan tepung. Jadi sebelum ni Cik Nur Ainin ada macam latar belakang seorang pembuat kek ke? Tidak sama sekali. Saya memang tertarik dengan kek Suka buat jelly kek ni lapis kat saja. rumah ke? Tak. Okey, jadi tak ada buat kek macam kek biasa-biasa lah, sponge cake, Tak ada. mentega. Semua memang jelly cake. Ya, saya Lain sangat daripada tertarik. Okey. Ni kalau kita tahu, kalau kek biasa John, Ya. semakin tinggi kandungan gula dia, semakin dia lebih tahan lama tau. Jadi kalau jelly cake ni ya macam ke? ni kita nak tahu kapasiti dia boleh tahan Aku tak lama ke tidak? Ini boleh disimpan dalam chiller dalam seminggu lebih pun boleh tahan. Kena simpan dalam chiller lah. Ya, kena simpan dalam chiller. So kandungan gula ni tak banyak lah, is that less sugar? Yes, kita boleh adjust mengikut Request, permintaan okey, pelanggan. faham. Kalau John tempat mesti tinggi kandungan gula dia. Tak, aku tak suka benda manis, tapi aku manis. Oh, okey. Cia. Baik, ni mungkin ni sebab tadi Ainin cakap Ainin belajar dalam bidang kejuruteraan. Jadi mungkin pesanan sebenarnya kepada mereka di luar sana yang belajar dalam bidang lain tapi bekerja pula dalam bidang yang lain. Okey, untuk orang yang membuat perniagaan separuh masa seperti saya, kita kena ada jadual lah. Kena susun semua tempahan kita dan kita kena follow jadual kita accordingly. Jadi masa bagi masa. Jadi masa untuk saya buat kek ni, kalau hari bekerja ialah malam, dan kalau Sabtu Ahad
Saya kena buat sama ada siang atau malam. Oh, kena pandai bagi masa dan minat tu juga sebenarnya penting, Ya, John. itulah pendorong. Ni apa dekat ni kalau kita lihat ada juga buah-buahan yang diletakkan di dalam jadi kek ni. Apa antara buah-buahan yang sering digunakan oleh Ainin? Itu ialah fleksibel. Kita boleh letak apa-apa je buah yang kita nak. Selain daripada buah pun kita boleh letak cookies. Boleh? Boleh. Cookies. Cookies macam Oreo, is it? Ya boleh. Oh, okey. Cookies and cream. Kalau nak letak ni design muka John di sini boleh? Boleh. Macam mana tu? Adakah akan letak gambar kertas ke ataupun akan dilukis? Itu pun salah satu tekniknya. Kita boleh okey. letak lukisan jelly di Yang dalam boleh tu. dimakan? Kita boleh inject mengikut shape wajah seseorang. Wow. Jadi contoh-contoh buah yang saya selalu gunakan buah longan, buah lychee, buah nanas, orange. Tembikai. Itu untuk membagi tekstur. Tekstur lain selain daripada tekstur jelly. Ni tadi Cik Nuainin katakan bahawa sambutan yang diterimakan sangat positif. Boleh tak ceritakan ada tak situasi sampai tak menang tangan ke nak? Ya, itu memang. Selalu. Wow. Wow. Baru-baru ni lah especially. okey. Terutamanya time COVID, surprisingly. Time COVID ni banyak tempahan. Jadi saya pun terpaksa hadkan. Sebab masa pun terhad. Jadi saya terpaksa tolak lah kalau ada yang saya tak boleh nak So masa deliver. PKP tak turun kerja tapi sibuk hasilkan kek, adakah? Tak juga. Tak, saya masih bekerja seperti biasa. Kerja di rumah lah. Kerja saya pergi pejabat. okey. Jadi malam lah masa untuk saya buat kalau hari bekerja dan hujung minggu saya boleh buat pada waktu siang. So kalau weekdays malam, kalau hujung minggu Boleh buat siang dan malam. Kalau kita cakap mengenai musim COVID-19 ni, ada antara usahawan yang mungkin menyerah kalah dengan Ataupun terkesan, perniagaan mereka terkesan akibat dan COVID-19. kita tak nafikan keadaan tersebut. Jadi macam mana Ainin boleh melihat orang kata peluang menggunakan media sosial ni untuk kita promosikan produk kita dan biarpun COVID-19 melanda tapi kita tetap mara ke hadapan. Memang COVID ni ada cabaran-cabaran dia tersendirilah. Tapi saya tengok tu daripada segi positif. Sebab masa COVID ni lah orang memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga, meluangkan masa bersama keluarga dan masa itulah mereka memilih untuk menyambut perayaan seperti sambutan hari lahir, ulang tahun. Dan ini juga masa untuk orang bertunang. Dan berkahwin. Ya, banyak juga tempahan untuk tunang. Bakal kahwin ke? Adakah? InsyaAllah bulan depan. Ni mesti door gift dia bagi ni kan, jelly cake. Tak mampu Macam tu nak buat. minta lah kat jemputan. Gas bila pula? Boleh. Gas bila pula? Penerbit suruh tanya ni kan. Okey, apa pun Cik Ainin, kita tahu adakah ada flavor-flavor ataupun flavor-flavor yang diletakkan dalam jelly? Ada? Ya, untuk lapisan bawah tu iaitu fleksibel, kita boleh pilih a few flavor. Seperti yang saya dekat depan ni ialah honeydew, lychee rose, dan flavor lain seperti strawberry, blackcurrant dan sebagainya. Okay. Apa flavor yang paling laris? Best seller. Yang paling laris ialah honeydew, blackcurrant, mango dan lychee rose. Pernah cuba durian? Belum lagi. Mungkin boleh? Rasanya Mungkin boleh tak? boleh. Rasanya boleh tak? Boleh. Ataupun buah dabai. Buah dabai. Macam Kena ni, dapatkan pisau buah dabai dulu di kedai. Baik, ilmu itu harus dikongsikan bersama dan ini tak ramai orang ketahui macam mana kemahiran nak buat jelly cake ni. Ada tak untuk future planning masa-masa akan datang Cik Nuainin merasakan ini masanya untuk aku membuat bengkel mengajar orang lain pula? Buat masa ni memang sudah ada request lah untuk kelas 3D jelly daripada saya. Memang saya dalam perancangan, insya-Allah dalam tahun hadapan dan nantikan post saya lah kalau saya sudah bersedia untuk membuka kelas. Apa posting dekat posting media sosial? Instagram, yes. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan platform media sosial kalau orang nak order kek ni kat mana yang dia orang boleh buat tempahan. Dia boleh layari ataupun pergi ke Instagram saya, Jelly and Petals, sambung dan boleh follow di situ. Jadi dan di situ juga saya pasti banyak gambar-gambar antara kek-kek yang pernah dihasilkan. Kalau video penghasilan ada tak kongsi kat situ? Belum lagi. Mungkin masa buka YouTube channel boleh jana pendapatan di situ. Boleh, insya-Allah. Kalau saya ada masa. Senang je bagi suggestion. Padahal bukannya senang nak buat YouTube channel. Lepas tu buat YouTube channel nanti orang tahu dah macam mana nak buat jelly cake kan? Memang banyak ada video dalam YouTube.
Jadi itulah, terima kasih Cik Nurainin kerana Terima bersama-sama kasih. dengan kita Terima di kasih Sejahtera kerana jemput Asia pada saya. hari ini. Tak sabar nak kerat. Kan lepas ni, kek lepas kita habis live Sejahtera Asia, kita makan. Ni tak? Cik Ainin, minggu depan boleh buat tempahan tak? InsyaAllah, saya kena tengok jadual saya dulu. Sebab kita kena beli ni kek untuk birthday diri kita sendiri. Okey, Nak contohnya, harap- okey, nak contoh. harapkan John ni. Boleh. Oh, yelah. Ada orang nak bagi Khas tahu untuk yang host hari birthday ni. dia minggu hadapan ya. Penonton Sejahtera Asia. Minggu Hashtag hadapan, saja bagi tahu, Ada eh. orang sengaja nak beri. Okey, apa-apa pun kita nak tanya. Okay, one last question. Kalau orang nak tempah ni, contohnya how many days in advance? Kalau boleh 2 minggu sebelum lah. Dua minggu sebelum. Masa saya untuk buat ni Yelah. limited. You kena sediakan bahan-bahan, kena atur jadual saya. Atur jadual sebab bukan satu je kan yang order kek, ramai yang order. Kami doakan agar perniagaan jelly cake 3D yang diusahakan oleh Cik Nurainin ini akan terus berkembang maju untuk masa-masa akan datang. Inilah usahawan muda kita, selain Betul. bekerja sepenuh masa sebagai seorang jurutera, siapa sangka dia sangat kreatif sebenarnya untuk membuat 3D jelly cake ni. Jadi daripada bakat dan daripada idea yang kreatif boleh hasilkan untuk menjana pendapatan lebih. Jadi kita akan berehat sebentar dan Betul. selepas ini siapa lagi yang akan bersama dengan Selepas kita? ini kita akan bersama dengan seorang anak seni yang Betul. saya kira ramai juga yang mereka kenali di luar sana. Sebut je nama dia memang orang kenal dan beliau bukan saja seorang yang sangat berbakat dan beliau juga seorang usahawan. Betul. Yang mungkin boleh menjadikan inspirasi untuk kepada para anda. penonton. Jadi para jangan ke penonton. mana-mana. Yap. Kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Ini kek ni. Sebelum kita nak berpindah kepada tetamu yang seterusnya, rasa Syah nak kerat macam mana ni? Boleh kerat ke bahagian bunga ke tak? Boleh? Saya ada sediakan. Dia takkan pecah lah. Takkan. Okey, mana pisau producer? Ada kami Knife? pisau debah. Ya. Ada? So ada ni Jadi kita nak kongsikan macam mana rupanya debah- selepas debah dikerat gold. nanti. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding. Dan pastinya kepada anda yang mungkin terlepas siaran kita sebelum ini, jangan risau, boleh pergi saja ke YouTube Sejahtera Asia TVS. Yes, dan yalah, segmen sebelum tadi kita bersama dengan seorang yang sangat menarik. Produk yang beliau bawakan dan beliau Sangat hasilkan unik. sangat-sangat unik dan 3D jelly saya cake. masih lagi tertanya-tanya macam mana beliau terhasil. Macam mana kek tu terhasil? Saya rasa lah, John, pendapat saya mungkin dia menggunakan random skill lah. Sebab nak corakkan bunga tu, kalau tak menggunakan acuan, dia kena seorang yang kreatif lah sebenarnya. Ya. Tapi memang kena tapi kreatif. kalau orang kata hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Yes, betul. Kalau tadi kita cakap pasal nak menjadi kreatif untuk hasilkan bunga tersebut, tapi kalau nak tarik kopi pun kena kreatif tau. Kena ada skill dia tarik, kopi tarik, dia presentation pun menarik. Sebab sekarang guys, bersama dengan kita merupakan seorang anak seni yang berbakat dan beliau juga merupakan seorang pengusaha sebuah kafe yang agak terkenal di Betul. Kuching dan beliau pun kenal juga Sedap orangnya. makanan dekat kafe tu. Sedap. Jadi tanpa meninggalkan masa, kita perkenalkan tetamu kita yang seterusnya, Chopi Cakap. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat walafiat. Terima kasih Alhamdulillah. Gas dan John Yap, jemput saya. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Jadi untuk pengetahuan para penonton, Chopi ni lah memang orang kenal lah. Sekarang seorang personality radio. Pernah menjadi seorang penyampai TV, seorang pelakon, seorang pelakon teater, apa lagi? Director. Director pun tu. Banyak. Dan sekarang merupakan seorang pengusaha sebuah kafe di Kuching. Jadi kita nak tanyalah terus terang lagi. Apa aku terus terang? Chopi, kenapa tiba-tiba nak buka perniagaan? Belum makan 3D jelly cake ni. Tak makan kek lagi ni. Kenapa rasa macam daripada aktiviti seni ni rasakan nak try buat perniagaan kafe hipster pula? Idea tercetus bila saya lepak bersama dengan kawan saya.
Sebelum ini pun saya bersama dengan salah seorang pencetus idea untuk buka kafe ini, Afiq Wazai dan sahabat saya dekat UiTM. So kita orang duduk daripada habis sebab masa untuk saya on air di radio agak sekejap. Daripada pukul sekarang ni 10 pagi sampai 1 tengah hari. So dekat situ kita cakap apa lagi kita nak buat. Selain daripada selepas kita on air and then lepak, why don't kita buka satu kafe, satu restoran yang menyajikan kelainan. Apa kelainan dia? Saya cakap dengan kawan saya, apa kelainan kafe kita dengan kafe orang lain. Bermakna kita buka sehingga tutup pukul 2 pagi. Ketika itu belum ramai lagi yang buka kedai tutup sehingga pukul 2 pagi. Dan apa perbezaan kafe kita lagi? Kita inject lagi dalam tu, kita letak barber. Apa perbezaan barber kita dengan orang lain? Barber kita buka waktu malam. So siapa-siapa contoh dia, kalau you habis kerja pukul 11 malam, you sempat lagi gunting rambut dekat Copycat sebab ketika itu kita tutup pukul 2 pagi. Sebelum PKP. Sekarang ni disebabkan kita terpaksa jaga kawalan kendiri, kita jaga sesama kita hadkan tempoh masa sehingga pukul 10 malam. InsyaAllah jika PKP ini selesai, jika pandemik COVID-19 ini selesai, insyaAllah kita akan buka sehingga pukul 2 pagi kembali. Itulah kena kerjasama seluruh rakyat Malaysia dan KKM. Konsep Copycat, macam mana konsep sebenar dia? Konsep dia sama. Santai ataupun memang menyediakan makanan berat? Macam mana? Kita kembali kepada culture. Culture kita sebelum ini, kalau kita pergi ke luar negara, tak ada orang akan lepak sehingga 30 minit, 1 jam untuk di sebuah kedai makan, betul? Hanya di Malaysia, itu uniknya Malaysia. Sebab Malaysia kita lepak makan sambil bersembang. Itu culture kita. Kita kembalikan culture kita. Kita duduk sama-sama. Dia suka makan lepak. Yes. Sambil makan, lepas tu dia memberi impact kepada peniaga. Sebab lebih lama you duduk, you akan menu dia. Kita akan belek menu apa semua. So kita kembalikan kepada culture tu. Sambil isteri menunggu si suami menggunting rambut, dapat minum kopi, makan sambil bersama dengan anak-anak. Itu kelebihan dia. Habis gunting rambut, dapat makan. Jadi Shopee lebih melihat kafenya sebagai tempat untuk spending quality time together. Kalau kita lihat dari segi keunikan, ada tak antara menu yang menggunakan bahasa Sarawak ke macam mana? Contoh-contohnya macam air. Kita sirap biasa. Dia pergi mana-mana pun sirap dia kena ada susu dengan sirap. Kita letaklah nama dia sirap Bandung Gambung. Bandung Gambung. Sirap Bandung Gambung. Mungkin boleh kongsikan apa maksud gambung kan? Gambung tu dalam bahasa Sarawak. Apa maksud gambung? Gambung maksud dia gedi, betul Dia macam mengada-ngada. Mengada-ngada macam John lah. Extra gedi. Tak aku dah jadi mangsa. Extra gedi. Kalau gedi aja biasa. Gambung tu extra. Over lah. Kenapa sirap ni extra gedi? Sebab dari segi kita keluarkan dan kita buat dia bukan sekadar sirap Bandung yang you minum. Oh, ini sirap Bandung. Sirap Bandung tu dengan color dia, dengan texture dia, kita letak. Cara dia cerita sekarang buat aku lapar lah. So lepas ni tengah hari pergi on me. Wow. Okey. Dengar tu lah. Ni apa nasi ayam goreng telur masin. Nasi goreng itu salted sedap. egg. Kita ada setiap hari Jumaat, Sabtu, saya come out with the idea. Nasi ayam malasku. Nama nasi ayam malasku. Nasi ayam malasku. Dan juga nasi goreng Mak Tiri. Mak Tiri? You tahu kan? Mak Tiri tu Kenapa Mak Tiri? Apa Mak Tiri? Kalau kita dimomokkan dengan cerita Mak Tiri ni, pedas percakapan dia. Okey, faham. So kita letak nasi goreng tu pedas ekstra. Dia macam watak sinetron Siska Yes, lah. kalau you Tapi- makan, kamera tu akan zoom. Macam tu lah you makan nasi tu macam. Macam tu. Macam lagu tak tuntuang. Ada kopi. Ada kopi. Yes, Kopi tak tak tuntuang. Kenapa tak tumpah? Kita seize the moment time tu. Lagu tu everywhere kita dengar. Aku belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang. So every time bila saya drive, lagu ni bermain 24/7 dekat kepala saya. Saya nak come out with the idea lah. Kopi tu kita cube kan and then you pour susu tu.
sendiri. So sebenarnya kopi tu kopi susu. Tetapi kita bagi experience kepada pelanggan untuk be a part dengan copycat. Ni banyak sangat minum kopi, boleh menyanyi juga macam lirik lagu cerita kedai kopi. Beliau sangat kreatif. Nama pun anak seni. Jadi daripada bakat seni beliau, dia masukkan dalam perniagaan beliau dan menjadi sangat kreatif. Nama-nama yang orang tak fikir. Lepas tu tanya, kenapa nama ni? Dia explain, kita akan jadi macam, now itu it yang makes membuatkan sense. kafe milik Shopee ni something yang orang kata diingati. Betul. Dan kalau kita lihatlah seseorang pelancong dari luar negara, kalau dia nak pergi ke sesebuah lokasi tu, selain daripada pusat beli belah, selain daripada tempat menarik dan sebagainya, kafe ataupun restoran juga mereka nilai untuk mereka pergi ke sana dan mungkin boleh mereka buat sebagai kenang-kenangan. Jadi macam mana Shopee memastikan kafe milik Shopee ini boleh menjadi something that people talk about apabila mereka balik ke negara asal mereka? Ketika sebelum PKP kan, ramai pelancong-pelancong daripada luar, especially-nya bila dia lalu, ada barber, ada kafe. Dan saya tak boleh nak cakap ini adalah first cafe yang ada barber inside. Betul. Tapi bila pelanggan daripada luar negara cakap, benda ni tak ada dekat negara saya. Tak ada barber inside the cafe while I waiting for my husband. Speaking So bila dia tunggu husband dia, so dia boleh enjoy the environment because of dia orang kan suka membaca and then sambil dia nak tahu apa plan dia nak pergi ke Tengok map apa semua. Kiranya suasana yang kondusif, yang nyaman, yang senang di kedai Shopee itulah buatkan orang nak lagi duduk lama. Macam lirik lagu terlalu banyak kena kopi, aku menyanyi. Ditemani teko berasap dan bau wangi. Ditemani cahaya malam dan lagu reke. Menyanyi dah kita. Apa kata kita berehat dahulu, selonggar sambung lagi nyanyi hanya selepas ini dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa selepas ini. Sini kali Tok Shopee nak ngembak kita orang stay dan kita nak anggap apa yang best dekat Aiman Batang Air Resort. Okey, sebelum kita nak pergi ke Aiman Batang Air Resort, kita akan pergi ke rumah Panjang Mengkak dan juga lepasnya kita akan pergi ke waterfall. Jadi kita mandi-mandi dulu, kita check it out apa ada dekat sini. Dah sampai dah Shopee dekat rumah Panjang Mengkak. So kita nak nanggar dalam apa yang ada. Jalanannya dia nak dah sampai dah dekat Tok Sungai Menyang. Kita nak pergi ke Wong Pelanduk waterfall. Jom. Biasa abang nak mandi tu. Salam sejahtera dan selamat pagi, kembali lagi dengan kami Jonathan Ding dan Ghazali dalam Sejahtera Asia. Seperti kalau tadi kita lihat bingkisan video yang kami kongsikan kepada anda, iaitu Shopee menghasilkan kandungan-kandungan yang selalu beliau kongsikan lah, sebab beliau ni berbakat sebenarnya. Anak seni sebenarnya. Anak seni, mestilah bakat. Jadi kita nak tanya Shopee. Shopee pernah menjadi seorang pengacara TV. Sekarang personality radio. Apa perbezaan TV dan radio? Kalau dari segi penyampaian. TV sebenarnya kita yang penting kita jual muka lah. For sure. Sebab kita menyampaikan bingkisan ataupun kita menyampaikan intipati story itu, cerita itu dengan wajah, dengan senyuman dan orang tertarik untuk menerima input yang kita bagi. Walaupun dekat radio tak nampak, tapi macam mana untuk kita pastikan pendengar-pendengar ni sambil dia drive, okey, dia dapat rasa bila kita give, dia receive.
Itu yang penting. Dalam TV, dalam radio, yang penting give and receive tu mesti ada. Connection dengan pendengar dan penonton, kedua-duanya harus selari. Macam mana membahagi masa antara kerjaya seni dan perniagaan? Sebelum ni agak sukar sebab untuk bagikan masa kadang-kadang macam contoh Sabtu Ahad kita ada kerja lain lagi. Contoh dia ada jemputan kahwin ataupun untuk menjadi MC hujung minggu. Kita kena pastikan kita turunkan. Contoh dia, saya ada pengalaman di dalam bidang buat air, contoh dia, makan ataupun pengurusan kafe. So, saya akan pastikan pekerja saya akan follow saya. Maknanya dia adalah shadow saya. Dia bukan sekadar pekerja. Maknanya dia boleh memberi keputusan sekiranya ada apa-apa yang berlaku. Bukan keputusan yang drastik, tetapi dia tak perlu tunggu nak call. Copi, perlu ke kita buat macam ni? Copi, perlu ke? So, common sense tu mesti ada. Decision making. Yes. Sama juga kita dalam bidang penyiaran apa semua. Jika ada orang lama di dalam bidang broadcasting, TV ataupun radio, kita belajar dengan dia. Betul. Dan bagi saya, kalau you ada pengalaman tu, jangan disimpan. Jangan letak dalam kocek. Betul. So, kongsikan. Benda tu yang penting. Kalau kita pergi, mana manager you? Contoh dia dekat kafe, mana manager you? I nak jumpa manager you. So, manager-manager ni kena turunkan ilmu kepada pekerja-pekerja supaya Knowledge sharing lah. dapat contoh, kita tak minta, kita demam sehari, 2 hari. So, dia ada tahu apa tugas untuk dia lakukan. Bagaimana menguruskan kewangan perniagaan masa pandemik hari itu? Mencabar tak? Kalau kita tanya dengan semua orang, pastinya mengalami situasi yang sama. Dari segi perniagaan, kafe, restoran, ataupun dalam bidang penyiaran sekalipun, kita mengalami masalah pandemik COVID-19. Kita tak pernah mengalami satu virus melanda seluruh dunia. So, agak terkejut. Saya pun agak terkejut. Selama saya 35 tahun ni, ini adalah satu cabaran yang agak tinggi bagi saya. So, kita beralih kepada jualan secara talian. Satu antara inovatif yang dihasilkan. Semua buat. Ya, betul. So, kalau kita bercakap mengenai pengurusan kewangan, John dan Chopi, seramai 945 golongan belia berusia antara 18 hingga 35 tahun diisytihar bankrupt sepanjang tempoh Januari hingga Julai lalu. Jadi sebagai seorang usahawan muda, bagi Chopi, bagaimanakah hendak membuat pengurusan kewangan yang bijak dan memberi pesanan kepada mereka yang sudah pun orang kata mungkin berada pada peringkat pre-kebankrapan ini? Kalau ditanya dengan saya, insya-Allah jika kita ada satu visi untuk kita memastikan kewangan kita sentiasa ada. Kita tak cakap kita nak sentiasa ada duit dalam poket dan kita nak menjadi kaya. Tetapi at least kita tahu macam mana untuk memastikan kewangan kita di tahap dan landasan yang betul. Mungkin kita jumpa dengan paling dekat, kita tanya dengan macam mana mak bapak kita menyara kita ketika krisis 1997. Ekonomi ketika itu. Macam mana kita dapat, saya masih ingat lagi ketika itu saya berbelanja hanya beberapa sen saja untuk pergi ke sekolah. Macam mana boleh ketika itu, kenapa tak boleh ketika ini? Mungkin orang cakap berbeza Chopi. Sama je, fundamental dia sama. Contoh dia ketika dulu dunia penyiaran begini begitu. Ketika ini more untuk digital, tetapi tetap basic dia, fundamental dia basic tetap tetap basic sama. dia sama. Macam mana untuk menguruskan keuangan itu penting. Tak payah kita keluar jauh. Kita tanya dengan ibu ayah kita macam mana diorang mengawal, macam mana dia membesarkan kita. Betul. Itu paling penting. Itu ada ilmu yang kita tak akan dapat sure dekat luar. Ditambah lagi dengan situasi pandemik COVID-19 ini, orang kata kebanyakan mereka yang dibuang kerja kalau mengikut tinjauan hanya mampu bertahan untuk tempoh 3 bulan sahaja. Jadi macam mana Chopi melihat dengan keadaan ini? Mereka boleh menyimpan, menabung dan memastikan ada alternatif untuk menjana pendapatan. Sekarang ini banyak perkara yang kita boleh buat. Mungkin kita get involved dalam perniagaan secara talian dan juga sedikit demi sedikit menabung. Dan juga menabung itu tidak dinafikan antara satu tabung kecemasan yang boleh kita gunakan. Dan juga kita kawal lah. Contoh dia, dalam sehari kita berbelanja RM100 untuk keluar. Why don't untuk ketika pandemik COVID-19 ini kita tahan dulu. Kita tahan dulu untuk
mengurangkan perbelanjaan. Tak adalah cakap tak boleh makan sampai kurus. Kan? Kena berpada-pada. Berpada-pada. Mungkin RM15 memadai ketika ini bagi saya untuk kita keluar. Ya, betul. Dan mungkin tak adalah dulu kita lauk 5-6. So ini kita kena tengok situasi lah. Orang Sarawak cakap ahum bula. Ya, 5-6. So kita kurangkanlah. Mungkin 1-2 lauk memadai, and then kalau lauk tu siang dah boleh makan sampai ke malam, kita teruskan. Yang pastinya kita sama-sama, bukan sahaja untuk memastikan kita memutuskan rantaian COVID-19. We are the frontliners now. Kita sekarang ini. Dan satu lagi saya nak tambah, kalau kita pergi ke mana-mana, premis, kafe, restoran ataupun ke shopping komplek, sekarang ni bukan masanya lagi untuk kita bagi tahu, kita kena check temperature, scan. Itu dah tak ada dah. Itu bukan kita cakap you kena buat ini, you kena buat ini. Tak. Kita sekarang ini kena letakkan perkara tersebut di dalam rutin harian kita, menjadi Norma rutin baharu. harian. Bukan dah check scan tag dah. Bukan. Itu bukan masa untuk kita Bertanya ingatkan. lagi dah. Tak ada. Itu sepatutnya jadikan praktik yang baru, betul. dan kita buat praktik itu dalam keadaan yang norma baharu. Ya, baiklah. Terima kasih Chopi kerana bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Banyak perkongsian beliau yang mungkin boleh menjadikan inspirasi untuk anda semua. Menjadi inspirasi untuk saya juga. Terutamanya apabila Chopi berbicara mengenai bagaimana nak menguruskan kewangan. Sebab sekarang ini tempoh sangat kritikal. Jadi itu antara perlu yang kita take note. Baiklah. Esok hari. Ya, sampai di sini saja siaran kita, dan esok hari kita akan ada topik yang menarik lagi bersama dengan anda, dan kita ada bikisan video yang kami nak kongsikan apakah intipati topik yang akan kita bicarakan. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana setia bersama kami hari ini dari jam 7.30 hingga 8.30 pagi. Jadi nak tahu apa topik menarik untuk esok hari, apa kata kita saksikan bikisan ini. Sebelum itu, saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Jumpa lagi esok hari dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi.